رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى أرواح الإمام الغزالي رحمه الله وإلى أرواح الإمام الحبيب أمر الله بن علي الحداد رحمه الله وإلى الحبيب زين بن إبراهيم بن سمية حفظه الله وإلى صاحب هذا الكتاب الحبيب محمد أمين بن عدروس الحسيني. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Baik, Alhamdulillah kita dapat sambung pengajian kitab adab pada adab yang keberapa hari itu? Ke-12, yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Adab yang ke-12, adab makan dan minum. Kenapa kita beradab? Supaya kita berakhlak. Kenapa kita berakhlak? Supaya kita ikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikut akhlak Nabi, bermakna kita ikut sunnah Nabi. Bila kita ikut sunnah Nabi, pahalanya sangat besar. Paling kurang pahalanya 1 mati syahid. Itu boleh nak? Semula kenapa kita belajar adab ni? Sebab adab itu adalah akhlak. Akhlak itu akhlak siapa? Akhlak Nabi. Bila kita berakhlak dengan akhlak Nabi, kita beramal dengan sunnah Nabi. Amal sunnah Nabi sangat besar ganjarannya. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahidin. Siapa yang hidupkan sunnahku di akhir zaman, maka bahaginya pahala 1 mati syahid. Baik. Hadis adab yang ke-16 ketika makan. Mengambil makanan, betul yang itu? Betul? Mengambil makanan yang dekat dengan kedudukan duduk dia. Dia duduk kat mana tu? Kalau duduk sini, makanan yang dekat kat sini. Janganlah menjangkau tangannya ke sebelah sana. Kurang elok. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kull mimma yali. Wa kull mimma yali. Makanlah dari bahagian yang dekat dengan kedudukanmu. Kalau terjemah Melayu begini, dan makanlah yang dekat denganmu. Ma yalik, yang dekat denganmu. Maksud yang dekat ni lah ambil. Walaupun kita nak sangat ayam yang di seberang sana tu, nak sangat, tapi jangan jangkau. Doa sajalah, ya Allah semoga dapat kat sini. Doa saja.
Tapi biasanya orang tahu gerak hati. Biasanya macam tadi saya datang awal sebelum 10.30, tapi saya segan dengan yang memandu tu. Dia teman saya memandu, tapi saya segan. Tapi hati saya bagus juga kalau dia tengok dewan, supaya tahu kan masih lagi kuliah ataupun tak. Subhanallah, macam dia dengar aja kata-kata saya. Saya memang sengaja tak mesej Kak Ajah sebab Kak Ajah sibuk. Tapi saya memang datang awal tadi pukul 10.20 dah sampai. Tapi saya tunggu dalam kereta Kak Ajah, nak tunggu Kak Ajah mesej. So Mahathir tak ada pun Kak Ajah mesej. Saya pun duduk dalam ni, tapi waktu saya masuk bilik air tadi memang saya dengar ada macam kuliah kat sini lah. Ni saya pun patah balik dalam kereta 10.30, tak ada pun Kak Ajah mesej. 10.35 pun tak ada. Hati kecil saya, kalaulah kawan saya ni pergi jenguk Ustaz, alangkah elok. Subhanallah, seminit je, Ustaz saya pergi tengok dulu nah. Allah saya tak sebut nah, sebab saya tak nak menyusahkan dia. Saya biasanya akan tengok kalau ada orang keluar tu, maksudnya habis dah majlis tu nah. Tu rasa hati kadang-kadang. Nah, begitulah. Tu cerita ayam tadi tu. Nah, tu nah. Ayam kat ujung situ tu. Jadi sebagai adab jangan jangkau. Kalau nak juga, Syekh tolong itu nah. Itu nah. Akan tetapi jika makanan yang akan dimakan tersebut adalah berupa buah-buahan, maka boleh mengambilnya pada kedudukan yang lebih jauh. Sebab paling bagus makan buah dulu. Kalau ada banyak makan semua ni, makan buah dulu. Kalau tak ada buah macam mana? Cari juga dalam sayur tu, cari buah lambu, cari buah juga nah, ataupun buah apa sajalah. Sebab buah tu dia cepat dihadam. Bila dihadam, dia cepat ke bawah turun kat usus tu, supaya tak sakit perut. Kalau tak, dia bertimpa-timpa. Kita dah cerita hari tu kan, mula-mula dulu. Mengambil, tapi makan buah bukan maksudnya semua buah tu kena makan. Tak, makan untuk bagi dia lapis dekat usus bawah tu. Ke-17, banyak adab makan ni tak makan-makan kita ni. Mengambil makanan dari arah samping piring, bukan dari bahagian tengahnya. Tengok, ya Allah, ini sangat cantik sekali. Walhal makan bukan lama sangat, 5 minit je pun, sampai berbelas-belas. Nak tunjuknya Islam sangat cantik. Jangan ambil di tengah. Sebab katanya rahmat tu, barakah turun di tengah-tengah. Nah, saya pun begitu, mak dulu begitu, makan yang di tepi. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, mak ayah kita dulu manalah tahu hadis ni. Tu yang katanya dia narrating daripada mak kepada tok wan. Walhal benda tu daripada hadis Nabi. Al-barakatu tanzilu fi wasati ta'am. Keberkatan itu turun di pertengahan makanan. Barakah ni apa? Sedikit tapi cukup. Seperti air mata air. Air mata air slow and steady, tapi finally akan memenuhi sumur dan perigi. Dia barakah dan memberi barakah. Dia ada dua. Satu barakah, satu lagi mubarak. Biasa kita jumpa perkataan mubarak ni bila? Hari Raya, Aid Mubarak. Apa bezanya? Barakah dia sendiri tu barakah. Apa dia? Dia sendiri kalau kita minum tak sakit perut, kemudian sejuk, kemudian menghilangkan haus, itu maksudnya barakah. Dia bukan racun, bukan menyakitkan badan. Mubarak memberi barakah sehingga manusia boleh minum. Ambil air, siram pokok bunga. Binatang-binatang boleh minum. Itu maksudnya mubarak. Sama juga dengan kita. Kita kalau boleh biar ada tarakki. Tarakki ni kalau layers, kita biar ke atas sedikit.
Sebab itu kita jangan cukup jadi hamba Allah yang saleh, tetapi muslih. Dia ada nilai tambah tu. Itu namanya value added. Saleh bagus untuk dirinya, tak kacau orang, baca hizib, baca ratib, belajar tak kacau orang. Tapi dia juga muslih, memberi kebaikan pada orang. Contoh, dia mengajar orang, muslih. Macam Kak Ajah Salwa ni selalu muslih. Dia initiate majlis yang baik-baik, umrah tadi tu, Masya Allah. Ikutlah umrah-umrah yang guru-guru kita yang kita tahu baik, fiqah, akidahnya pun bagus. Plus satu, kalau mereka tahu tempat-tempat yang bersejarah di Makkah dan Madinah, jadi nilai tambahlah. Kita bukan sekadar kita pergi umrah saja, tapi dekat sini adalah sikit cerita. Sinilah dulu di tapak rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, tak jauh keluar daripada menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW, kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, terus pintu tu namanya Babul Baqi', pintu Baqi'. Sebab kalau kita terus akan sampai ke perkuburan Baqi'. Kalau keluar pintu ni 25 meter lebih kurang sebelah kanan, situlah dulu tapak rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Biar kita tahu tiang-tiang ini tiang khulqah, tiang minyak wangi. Nabi dulu pernah solat kat situ. Dia betul-betul menempel dekat mihrab. Mihrab sekarang ni, ni mihrab, ni mihrabnya betul-betul menempel kat sini tiang tu. Dulu tiang kurma, sekarang tiang jubin. Tiang ni namanya tiang khulqah ataupun mukhallaqah. Sebab dulu Nabi pernah solat kat sini dan mata baginda tengok macam kahak. Jadi sahabat pun tengok, tak bagus ni. Mereka pun letak minyak wangi namanya khulqah. Itu letak kat situ. Sehingga tiang itu disebut tiang mukhallaqah ataupun tiang khulqah. Dalam bahasanya tiang wangi. Solat dekat situ. Nanti ambil minyak wangi, lap kat situ, usap kat. Sebab kita ikut sahabat pun gitu. Setiap kali mereka solat, kita solat situ. Tapi kalau kita tak tahu tiang mana, tak tahu tiang mana, tak tahu, habis tiang kita dulu. Dan kalau tak dapat juga tiang ini, usahakan dapat tiang ini. Tiang apa? Tiang kat sini. Tak ada ayat betul lagi. Kalau tak saya nak buah tang ni. Ni kan tiang betul. Kalau ada ayat betul situ lagi, saya buah tang ni. Kita tukar ni tiang mukhallaqah. Sini mihrab. Ona rendah. Kira. Ona rendah. Dia ona rendah nala. Kalau daripada sini dia jadi nala. Kalau daripada sini dia jadi rendah. Tiang ni namanya tiang Aisyah. Kenapa? Sebab Nabi bagi tahu Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, inna fi masjidi ustuwanatan. Dalam masjid saya ni ada satu tiang. Kalau orang tahu, orang pi berebut kat situ. Apa? Solat kat situ, bermunajat. Bila Nabi dengar sahabat lagu ni, masing-masing sahabat nak tahu tiang mana tak tahu, tiang mana tak tahu. Akhirnya Sayyidatina Aisyah tak mau bagi tahu, takut pakai berebut. Sahabat kan fastabiqul khairat, eager nak buat benda yang baik-baik ni. Last beliau bagi tahu juga, sinilah tiang dia. Nak tahu, dongaklah sedikit. Dongak. Ada tulis tu. Tapi dia tak tulislah tayanga tiang. Pasal ni Arab kan. Ustuwana, alif sin ta waw alif nun ta. Dia tulis hadhihi ustuwana Aisyah. Semayang tu 2 rakaat tak apa. Semayang duha ke, semayang apa ke. Yang kedua, tiang yang nala. Ini kan rendah. Ona rendah, nala.
Tapi kalau daripada sini dia jadi anja. Ona rendah nala anja. Kak anja ni, ini anja ni namanya tiang Abi Lubabah, ataupun dikenal dengan tiang Taubah. Dulu ada satu community Jus orang Yahudi yang mereka ini telah khianat perjanjian dengan Nabi untuk mempertahankan Madinah. Nabi bagi utus Nabi hantar sebagai wakil Abu Lubabah tadi pergi dekat mereka, negotiate, dan bagi tahu apa yang sepatutnya. Lalu mereka pun tanya, sebab mereka baik dengan Abi Lubabah, apa yang Nabi akan buat pada kami nanti? Dia dengan cepat sebut begini, maksud apa ni? Maksudnya habis kamu akan dihabisi oleh Nabi walhal Nabi tak buat begitu pun, tak ada pun, dia cepat sangat nak bagi keputusan. Nabi tak bunuh pun. Balik tu menyesal tu, Allah tak boleh kata, menyesal sangat-sangat. Akhir dia siksa dirinya sendiri, hukum dirinya sendiri dengan mengikat dirinya dekat tiang ini. Takkan dilepaskan melainkan dua. Satu, untuk solat. Yang kedua, untuk qada hajat. Dan dia kena isolate. Sahabat-sahabat tak nak ni dengan dia. Dia tertekan jiwanya. Tapi dia takkan buka. Dia sendiri berazam kecuali Allah ampunkan dosanya. Lebih kurang dalam 2 minggu, lebih kurang, tapi lebih begitu, Allah turunkan ayat, dia diampunkan, dan Nabi sendiri yang buka. Jadi di sini dia bertaubat sungguh-sungguh. Sebab itu tiang ni namanya tiang afdal dekat situ. Boleh dekat Masjid Al-Falah ni pun boleh bertaubat. Tapi bila dah ada tempat yang special, jangan lepaskan peluang. Sebab dalam Islam, memang special semuanya, tapi ada yang lebih special. Sebab itu hari ada berapa? 7. Ketua hari Jumaat. Bulan ada berapa? 12. Ketua bulan, masjid ada berapa? Tak terkira banyaknya. Tapi kenapa 3 masjid ni special? Masjid Al-Aqsa di Palestin, satu solat menyamai 500 solat. Pergilah. Saya suruh orang pergi, saya pun tak pergi lagi. InsyaAllah saya akan pergi, InsyaAllah. Dulu Habib Najmuddin pernah jemput saya, dan beliau nak saya buat daurah. Maksudnya bila buat tu bukan saja-saja dia ada daurah, ada ni semua, tapi ada halangan sekitar itu. Masjid Nabawi, satu solat dapat berapa? Menyamai berapa? 1000. Masjid Haram, kata ulama bukan solat je, satu Yasin kita baca dekat Al-Masjidil Haram, dan di tanah haram itu seperti membaca 100,000 Yasin. Qada solat kat situ bagi orang banyak qada lah. Tapi walaupun dia nilainya 100,000, bukanlah cover hak zaman Pop Yeye itu, bukan. Tetap zaman Pop Yeye, cermin mata gelap dengan seluar Yankee dulu tu, tetap kena qada one by one. Tapi tadi tu adalah ganjaran. Itu maksudnya memang ada tiang-tiang di dunia ni memang, tapi ada tiang yang special. Tempat mana yang paling special? Mana? Raudhah. Raudhah, sebab itu syurga dekat dunia ni. Lepas tu kita masuk situ tenang-tenang. Orang Malaysia, saya suka sangat beretika. Saya pun bagi tahu dengan jamaah, ambillah peluang, tapi jangan sampai menghalang orang lain. Solatlah 2 rakaat. Kalau perlu 2 rakaat lagi cukup. Baca doa bagi orang lain pula. Jangan duduk situ baca Quran sampai tertidur-tidur situ. Askar pula angkat dia pergi kat luar. Dulu dekat kawasan Raudhah, kapetnya warna hijau kan. Saya dah lama juga tak pergi umrah.
Katanya semua dah hijau sekarang semua. Nah, dulu di lain daripada Raudah, kapetnya warna merah. Nah, jadi senang kita tahu. Sekarang ni semua hijau. Nanti semua keliru. Oh, semua Raudah. Nah, kena tanya orang yang tahu. Dia ada tiang-tiang, tiang dia macam tiang masjid kita ni. Naam, fakulu min hafatai, maka makanlah dari bahagian sampingnya terlebih dahulu, tepi-tepi. Wala ta'kulu min wasatihi, dan janganlah kamu makan dari bahagian tengahnya, supaya keberkatan tersebut terus mengalir ke bahagian sampingnya. Itulah juga kata ulama, barakah turun di Al-Masjidil Haram, keberkatan itu terpancar ke masjid-masjid yang lain sampailah ke Al-Falah. Kita solat di Al-Falah, seolah-olah kita ambil cahaya keberkatan tu bawa kat rumah. Jadi siapa yang tak melazimi pergi masjid, maksud saya lelaki jadi kuranglah barakah di rumah tu. Jadi kita ambil keberkatan masjid bawa ke rumah. Sebab masuk masjid sahaja banyak rahmat. Allahumma ftah li abwaba rahmati, kaki kanan. Ya Allah, bukakan padaku pintu-pintu rahmatmu. Dulu saya pernah datangkan masjid ini dan ada Syekh lupa nama sekarang, Syekh Ud Al-Qadumi, ada seorang ulama besar Mesir. Beliau sangat cinta dengan Habaib, dengan Habib Omar, Habib Abu Bakar Adni rahimahullah dan lain-lain. Ketika beliau ceramah sini, saya dengar, dan penterjemahnya ada seorang ustaz Indonesia. Poin beliau sebut tu sampai sekarang saya tak ingat, saya tak lupa. Beliau kata begini, masjid ini banyak rahmat. Sebab itu disebut Allahumma ftah li abwaba rahmatik, ya Allah bukakan padaku pintu-pintu rahmatmu. Pintu-pintu itu apa tu? Plural ke singular? Plural. Once kita masuk, situ dah ada rahmat. Belum lagi sebelah ni, belum lagi sini, belum lagi sini. Nah, kata beliau, ni yang saya ingat ni, untuk dekatkan pemahaman, rahmat itu seperti bar. Bar. Kita punya ni kan, kita punya line internet tu lah, dia kan ada 1 bar, 2 bars dan seterusnya tu kan. Lagi penuh bar, lagi cepat internet itu. Dekat masjid full bar, beliau kata. Tak ada apa, depan pintu saja situ dah rahmat. Belum lagi di saf-saf, belum lagi saf yang pertama. Yang itu saya tambahlah, beliau tak sebut. Belum lagi saf yang pertama, rahmat sangat banyak. Belum lagi saf yang pertama sebelah kanan, ni untuk abang ngaji. Cuba tengok, kalau orang masuk masjid, kalau dia cari tiang yang paling besar, ada kipas angin, aircon, itu nak rehat lah tu, nak tidur macam tu. Tapi kalau dia masuk je masjid, pergi ke depan sekali dan cari kanan, orang tu pernah datang kuliah duha Al-Falah tu. Sebab kalau orang tak datang tak tahu fadilat. Awwa khairu sufufir rijal awwaluha wa khairu sufufi an-nisa akhiruha. Sebaik-baik saf orang lelaki paling awal, sebaik-baik saf yang perempuan paling belakang, supaya mengelakkan fitnah. Tapi hak mayawai kan duduk belakang sekali, untuk elakkan fitnah. Sehingga ada hukum, siapa yang duduk saf yang pertama, lalu dia purposely tengok orang datang, kawan dia kah, siapa kah, dia pun unduk saf kedua, dia bagi kawan dia saf yang pertama. Makruh hukum dia. Sebab Allah dah bagi dia saf yang pertama. Pasal apa dia nak keluar balik? Satu, ketika dia berada di saf yang pertama, tiba-tiba sakit perut, dia pun ambil ridak, ni nama ridak, boh tang tu. Haram orang yang kedua mengalihnya. Haram. Tak boleh. Sebab dia keluar tadi ke sakit perut.
Lainlah esok subuh isyak dah boh, tu jangan. Yang itu nanti Kak Ajah Salwa bagi tahu dengan suami, ambil ni lost and found. Haram orang tolak. Mai ketiga tolak, lalai keluar masjid. Nah, sebab itu ada hukum dia. Sebab itu masjid ini khusus dalam kitab fiqh ada permasalahan ataupun perbahasan tentang masjid. Kita masuk masjid ni pun dah syukur dah ya. Sebab khairu buqa'il ardi masajiduha wa syarruha aswaquha. The best place in this world is none other than masjid. Dan yang paling tak elok pasar-pasarnya. Tapi bukanlah maksud jangan pergi pasar lagi. Malah kalau pergi pasar jangan lupa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Allah, lupa saya kan bagi tahu kat sini setiap kali datang bawa 2 kitab kan. Kak Ajah pinjamkan saya, Kak Ajah buku tu. Kalau boleh datang kat sini bawa 2 kitab ya. Hari ini saya akan baca 2 kitab. Tapi last nantilah yang ini, supaya kita ada amalan. Kita baca ini untuk ilmu dan kita ada amalan. Tadi yang paling tak elok pasar kan. Tapi jangan tak masuk pasar pula. Sebab masuk pasar baca ini besar pula pahalanya. Saya baca dulu ya. Nanti Kak Ajah ini tolong tandakan supaya kita tak redundant, tak baca lagi. Tolong tandakan, saya pada buku ni tolong tandakan hadis ke-18. Kita dah baca hari ni, kita nak baca. Saya baca ya. Fadilat baca tahlil. 1 juta kebaikan untuk tahlil yang dibaca ketika memasuki pasar. Pasar Rabu ke, pasar malam ke, pasar Minggu ke. Daripada Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As. Ayah beliau bernama Amr bin al-As. Beliau Abdullah. Amr bin al-As masa jahiliah dulu agak ganas lah. Banyaklah dia buat yang melawan Islam. Tapi akhirnya masuk Islam. Satu ketika, ya Rasulullah, saya akui banyak saya buat tak elok waktu jahiliah dulu. Tolong Tuan doakan pada Allah supaya dosa saya diampunkan Allah. Kata Nabi SAW, kamu masuk Islam, automatically dosa kamu hilang. Kan seronok tu. Ni cerita anak beliau. Berkata Rasulullah SAW bersabda, man dakhala suqan minal aswaq, siapa yang masuk satu pasar daripada pasar-pasar, faqala, lalu dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni panjang sikit macam biasa. Kalau kita biasa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir kan. Baca tu pun tak apa. Tapi kalau dapat tambah yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Apa pahalanya ni? Sekali baca, kataballahu lahu alfi hasanah. Allah akan tuliskan untuknya 1000 kebaikan. 1000 tu ada 1000 berapa? 1000 ada 1000. 1,000. Wa tak cukup situ lagi, wa maha anhu alfi hasanah as-sayyi'ah, dihapuskan 1,000,000 kesalahan. Tak lagi, ada lagi satu lagi, wa rafa'a lahu alfi darajah, akan diangkatkan 1,000,000 darajat untuknya. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Al-Hakim dan Imam Ad-Darimi. Tengok, kalau orang tahu, tu yang penting datang majlis ilmu macam ni, ataupun yang tak kesempatan tengok secara live sebegini. Ni live kan ni? Masya Allah. Banyak TV kata Kak Ajah tadi tu. Masing-masing nak buat amal ya, silakan. Saya baru balik daripada Banjarmasin.
pergi ke haul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Sekejap lagi saya akan kongsikan satu amalan beliau, ya, supaya beliau dalam kubur, kalau kita amalkan amalan beliau, dapat juga saham, dapat akhirat. InsyaAllah amalan ini mengelakkan diri daripada sihir, santau, makhluk halus lah, dan juga mudah-mudahan menghindarkan diri kita daripada corona, taun, kolera, whatever lah. Cuma nanti abang-abang ngaji waktu saya nak ijazahkan nanti, saya minta izin tutup tutup yang itu. Maksudnya tak dirakam lah. Sebab bukan apa, saya dah bagi tahu banyak kali, kadang-kadang ada orang yang tak faham lalu kata macam-macam. Baik, kita baca ni dulu. Tolong tanda dulu Kak Ajah. Kak Ajah tolong tanda, ya. Kita dah baca pun hadis yang ke-18 ni pada berapa hari bulan ni? 26 hari bulan. Nanti bila kita baca ni, tak baca dah. Jadi bawa ni, ya, setiap kali mengaji bawa ini, paling kurang kita akan kongsikan 1-2 hadis. Sebelum ni kita dah baca belum, ya? Tak ingat saya. Yang pertama, lama tu Kak Ajah, ya. Bila tu? Hak pertama tu tahun bila? Tahun ni. Apa ni, bulan berapa? Bulan 9 ni bulan? Sebulan je pun. Baik. Cantiklah tu. Setiap bulan kan kita jumpa sekali. Jadi kita baca 1 ataupun 2 hadis. Hadis pertama sudah Kak Ajah? Sudah? Belum? Yang pertama sudah? Sudah. Yang kedua belum? Baik. Saya habiskan ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak makan ni lah, tak habis-habis. Tidak menggunakan pisau. Tidak menggunakan pisau tatkala memotong daging yang akan dimakan. Akan tetapi yang dianjurkan adalah dengan cara menggigitnya, kecuali jika terdapat uzur, misal daging tersebut terlalu besar atau keras, maka yang lebih utama adalah memotongnya dengan pisau. Saya jujur, kalau saya makan secara barat ni tak pandai sangat saya selalu tukar dulu. Apa saya buat, saya potong habis. Kalau makan lamb chop ke, makan grill ke kan, habis saya potong. Barulah saya pakai ni garpu. Sebab kan kadang-kadang tahan potong, makan jadi kiri. Itu syaitan makan dengan tangan kiri. Kita ubahlah sikit. Bukan maksudnya kena dengan tangan. Kadang-kadang kan semua orang makan dengan sudu, dengan tiba-tiba kita bismillah. Heranlah orang tengok. Ngap. Lepas tu orang tengok, tak panggil dah ustaz ni, sebab dia pelik daripada orang. Kita tidaklah menolak semua itu. Kadang-kadang kita kena raikan juga. Kadang-kadang yang datang tu yang perlu kita dakwah, dia tak pernah belajar adab-adab macam ni, tiba-tiba kita nak keras begitu. Islam ni sangat lembut, flexible. Sangat flexible, tapi at the same time simultaneously sangat perpetual, unchangeable. Prinsip maksudnya tetap baca bismillah, apa tapi bila makan tadi tukar, bergegak-gegak ni meja. Dulu saya pernah sekali first saya makan macam ni, kami wakil Sarawak datang ke Semenanjung bertanding, ada dijamu oleh menteri luar, dia kata, ya Allah, tak pandai saya, pelanting saya punya tu. Syukur meja tu kat sini, meja menteri tu sebelah sana. Saya pun maaf semua orang kampung. Tapi selepas tu insya-Allah kita dah pandai kan. Cuma makan kiri tu never. Tukarlah. Untuk selamanya potong semua. Potong. Dah pun potong untuk portion kita makan berapa kali tu kan. Jangan pelik daripada orang. Biar kita sama. Sesuatu yang walaupun bukan berasal daripada Islam solidnya, tapi tak melanggar prinsip, okey. Contoh,
Pada tahun 8 Hijriyah, Nabi dan bala tentera orang Islam buka Mekah. Selepas itu, dakwah Nabi lebih luas, iaitu menghantar surat kepada raja-raja Ajam. Ajam maksud non-Arabs, orang Rom, orang Farsi, dekat tempat lain. Tapi orang Ajam, orang Arab takkan baca surat kalau tidak ada stempel, chop. Apa Nabi buat? Nabi buat cincin Muhammad Rasulullah. Ada pendapat kata Muhammad atas, Rasulullah bawah. Wallahu alam. Tapi kebanyakannya Muhammad bawah, Rasulullah. Chop. Ketika itu Nabi larang. Tak ada seorang pun boleh pakai itu. Kenapa? Kalau ramai sangat pakai, mana satu chop tak tahu. La ni boleh tak pakai? La zaman la 2022 boleh ya? Boleh ya? Pasal apa? Tak ada lagi surat tu. Kenapa Nabi chop? Sebab Nabi nak ikut juga rentak orang yang bukan Islam tadi tu. It's okay, asalkan jangan melanggar prinsip. Kalau prinsip, no way. Sebab itu ketika di awal dakwah Islam, mereka tahu Nabi berdakwah. Akhirnya mereka negotiate. Ya Muhammad, today why not we come to this win-win situation? Today we worship your Lord, and tomorrow we will be worshipping your Lord. Macam mana? Tak. Allah turun ayat, Qul ya ayyuhal kafirun. Ya Muhammad, bagi tahu, wahai orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kamu tak menyembah apa yang saya sembah. Wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak akan menyembah yang kamu sembah. Apa kesimpulan? Lakum dinukum waliya din. For you your religion, for me mine. Itu sangat tegas. Tapi dalam bab mempertahankan Madinah, boleh kan? Di bumi Madinah, di sana ada orang Yahudi, 3 yang paling besar, Bani Qainuqa, Bani Quraidah dengan Bani Nadir. Tapi dalam mempertahankan Madinah boleh. Cuma mereka nanti, mereka yang tak amanah, dan perjanjian itu mereka yang sendiri breach, langgar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqta'ul lahma bis-sikin. Janganlah kamu memotong daging dengan pisau. Fa innahu min sun'il a'ajim. Sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan orang biasa yang dilakukan oleh orang-orang Ajam. Ajam maksudnya bukan Arab. Wanhashu, masya-Allah. Akan tetapi cara lebih utama adalah gigitlah daging tersebut. Ni gigit, ni ambil. Masya-Allah. Fa innahu ahna'u wa amra. Ia lebih nikmat dan lebih baik. Memang lagu tu. Tapi janganlah seketui besar lagu ni. Takut orang. Kita ni orang Melayu ni penuh dengan adab kan. Ada sekali kawan saya bawa makan gearbox. Saya tak pandai sangat makan gearbox tu. Sebesar-besar gearbox, dia kena sum-sum tu kena. Itu kan, saya pun datang kedai tu, ya Allah, 2 ketul. Saya tengok sekeliling, segan saya buka kopiah saya dibuatnya. Dah, ya Allah, Ustaz Mahathir mengajak makan bukan main lagi. Naklah kita makan sikit, makan tu dia 1, 2. Saya kata, ada yang lain kah? Inilah yang saya order, Ustaz. Khair. Kita jangan kita raikan orang, jangan kecilkan hati dia. Saya buka dulu, slow. Saya tak pandai. Jangan beritahu dia bahawa hari ni saya buka rahsia ni. Ini live ke ni? Anggaplah tadi itu mimpi.
Saya tak pandai ajar, saya tak pandai makan sedut. Tak pandai. Tapi oleh kerana ni juga sedut jugalah, pergi slow-slow, pergi tahan nafas lah. Faham kenapa tahan nafas? Tak semestinya semua kena cerita. Tahan nafas supaya jangan muntah. Tak apa pandai, tak pandai. Tapi kalau isi-isi dia, tafadhal. Tapi kalau yang dalam tu, tak apa nak pandai. Jadi untunglah siapa yang makan dengan saya, sebab yang tu dia akan menghabiskan, saya tak pandai. Membersihkan sisa makanan yang terdapat di piringnya dengan menggunakan jari-jarinya sampai bersih supaya piring tersebut beristighfar untuknya. Masya Allah, penuh kita ya adab-adab macam ni. Man akala fi qas'atin, sesiapa yang makan dengan menggunakan piring ataupun mangkuk, pinggan pun boleh, istaghfarat lahu al-qas'atu. Kemudian sisa makanan yang terdapat di piring tersebut dibersihkan dengan jarinya begini ya. Ini tak pelik, itu memang kita buat lama dah sebenarnya, mak ayah kita ajar. Colek kita nah. Sebab dia di sini ada enzim. Sebab tu petua kalau kita nak menjilat jari ni, dia ada petua dia. Petua dia begini, siapa nak amal lah. Tapi kalau sudu tak ada tangan. Kalau nak jilat dia, mula dekat kat sini. Ini petua saja ya. Dengan ganjil. Kelingking, tengah, ibu, manis, telunjuk. Ketika kita usap tu, baca dalam hati. Ini wa idza batashtum jabbarin. Itu. Tapi kalau nak baca memang tak sempat sangatlah, sebab kita nak buat idza tak apa nak kena dalam hati, tak apa. Wa idza batashtum jab. Ni hikmah yang diajar oleh pak cik saya nah. Lepas tu basuh, usap kat pinggang dengan lutut, insya-Allah kuat. Insya-Allah, ni petua, bukan fatwa, ni petua. Pak cik saya tu umur 70 ke lebih 80, kuat lagi angkat. Dia ajar saya ini. Pak cik saya seorang pula, dia kata yang ini kalau ada lebah tebuan datang serang ke, nak nikan kita, yang tadi tu kita dah amalkan, buat gitu je. Wa idza batashtum jabbar. Begini. Dia macam perisai lah, shield lah. Gitu. Boleh nak amal silakan. Ni kan petua, kan Quran bukan sahaja kitab hidayah, tapi boleh bagi kita yang ilmu-ilmu sebegini. Macam ayat syifa tu kan, yang 6 tu janganlah tak baca. Siapa yang ada sakit dekat sekarang badan ni, lepas solat tangan tak kat sini. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah sampai habis. Tapi kalau boleh biar ada sanad, yang tu ada sanadnya tu. Kemudian pegang kat mana tadi? Sakit dada contoh. Boleh? Yang ni tadi untuk seluruh. Kepala ada, dada ada, kencing, mani, buah, pinggang, seluruh badan. Jadi kita tak pegang. Jangan gitu. Satu ya. Tapi kalau memang fokus kat satu tu, baca salawat tib. Kalau jantung, pegang kat sini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, tibbil qulubi wa dawaiha, tibbil qulubi wa dawaiha, baca sampai habis. Sebelum tidur 50 kali. Yalhaqu yalhaq, yalhaqu yalhaq, ya al-haqqu. Tapi kita gembarkan jadi dua, jadi satu. Ya al-haqqu, ya al-haqqu. Gembarnya yalhaqu yalhaq, supaya kita senang dua-dua. Habis 50 kali baru tidur. Ini petua daripada guru-guru kita, silakan. Baik, sikit lagi saya berhenti dalam
5 minit lagi kita akan tutupkan internet. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tadi, Masya Allah, hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda bahawa barang siapa yang makan dengan menggunakan mangkuk, kemudian sisa makanan yang terdapat di dalam mangkuk tersebut dibersihkan dengan jarinya, dia makan kuah-kuah semua tu, maka mangkuk tersebut akan mendoakannya dengan doa, Allahumma ajurhu minan nar, Allah, kama ajarani min latqish syaitan, laqqish syaitan, ya Allah, lindungilah dia dari api neraka sebagaimana dia telah melindungiku dari usapan jilatan syaitan. Hadis riwayat Al-Bazzar. Mungkin hadis ni tak kuat, tapi selama mana hadis, kita beramal, itu fadailul a'mal, tidak mengapa. Paling kurang sebenarnya tak jumpa hadis ni pun, itulah yang mak kita ajar. Mak saya ajar begitu. Lepas makan, jangan, mak kami dulu almarhumah ya, dia takutkan kami begini, siapa yang makan tak habis nasi lauk, ayam mati. Ayam dia yang dipelihara tu mati. Kami tak maulah ayam mati. Kita kan nak pelihara ayam kan. Kalau tak habis tu matilah tu. Tak tahulah si orang tu ajar kan. Tak jumpa pun dia kata gitu. Tapi ya Allah, macam mana mak kita didik kita. Kita masa kecil adalah cara didikan dia tu. Mengucapkan rasa syukur, terima kasih kepada yang telah memasak atau menghidangkan makanan. Betul. Walaupun kita pergi di restoran, dia bawa lah kita tu, apa tadi tu, grill tu kan. Terima kasih dek. Tu walau kita bayar dengan kat dia nanti. Ataupun kalau tukang masak sendiri lagi lah dia suka ya. Terima kasih Hajah. Sedaplah masakan Najah ni. Silap-silap dapat free. Tak, jangan pergi restoran orang nak free je. Kalau dia bagi free pun, terima kasih Hajah, saya terima free, tapi tolong saya pula Hajah. Macam tu. Jadi senang orang dengan kita kan. Win-win kata orang. Tidak makan suatu makanan yang masih panas kerana tidak ada keberkatan di dalamnya. Tunggu Ustaz. Uridu bitta'am fa innal hara la barakata fih. Dinginkan, sejukkan makanan kamu. Maksud ketika dia panas, sejukkan, jangan makan dulu. Kerana sesungguhnya pada makanan yang panas tidak terdapat keberkatan di dalamnya. Begini, memang betul lah kalau makanan yang panas, bibir pun melecur, gigi pun akan terkesan juga, dan kita pun tak dapat menikmatinya. Jadi apalah salah. Sementara tunggu dia nak sejuk, baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Betapa pokok kita dah banyak dalam syurga itu. Tak pun astaghfirullah lil mu'minina wal dapat 3 bilion pahala. Ataupun 2.5 bilion. Kan kita sebut dulu, sekali sebut tu pahala berapa? Lupa lagi. Dah 7 kali baca. Baik, saya bacakan di sini. Dah baca banyak kali, amalkan paling kurang 27 kali. Tolong tanda Kak Ajah. Tolong tanda. Hadis yang ke-20 pun kita baca hari ini. Saya bacakan. Mendapat pahala seramai orang yang beriman dengan sekali istighfar. Daripada Sayyidina Ubadah bin As-Samit berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat. Sesiapa yang memohon keampunan daripada Allah untuk orang yang beriman lelaki dan orang yang beriman perempuan, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan, maka Allah akan mencatatkan kebaikan untuknya sebanyak setiap lelaki dan perempuan yang beriman. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Hadis ni umum, tak disebut apakah orang beriman itu daripada zaman Nabi Adam ataupun sampai sekarang. Tak, kalau tak ramai sangat. 2, tak disebut yang hidup ataupun yang meninggal. Tak, kalau hidup dengan meninggal lagi ramai. Katalah kita ambil figure yang paling ringan, paling sedikit. 2022 orang Islam yang beriman lah, Islam memang beriman,
Yang masih hidup berapa agak-agak tu yang saya sebut tadi tu? 3 bilion ataupun 2.5 bilion. Sekali sebut ni, pahala kita 2.5 bilion. Itu kalau sebut dekat Al-Falah, dekat Dewan Fatimatuz Zahra. Ni kan, Fatimah Zahra kan Kak Ajah. Zahra ni maksudnya apa? Yang cemerlang. Sebab beliau satu-satunya dikatakan perempuan yang tidak ada haid sepanjang hidupnya. Karena itu beliau selalu dekatkan dirinya pada Allah. Sebab itu beliau dipanggil Fatimah Al-Batul. Al-Batul, orang yang sangat mendekatkan dirinya pada Allah. Wa tabattal ilaihi tabtila, dan hendaklah kamu dekatkan dirimu hampir pada Allah. Beliau, kenapa? 7 hari tu, 6 hari approximately, ketika perempuan datang tu kan, beramal. Nanti satu ketika saya nak cerita tentang beliau. Saya pernah cerita dekat IKIM dulu, kagum saya. Tidak seperti yang saya tahu. Bila saya tengok manaqib beliau, luar biasa sekali. Dahsyat. Itu nantilah. Jadi kita beramal berapa tadi? 27 kali kata ulama. Dalam buku Kanzus Sa'adah kita pun 27. Tapi ini kan mudah sangat. Sementara nanti balik kan driving. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Sampai 5 saat tak? Rasanya tak. Cuba sama-sama. Tunggu dulu yuk sama-sama. 1, 2, 3. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Tenang-tenang macam tu 7 saat. Lebih kurang 6 saat. Tak pun sampai 10. Dapat berapa pahala tadi? 3 bilion ataupun 2.5 bilion. Tu sekali baca. Kalau 2 kali, tambah traffic merah, traffic light merah. Tak stress kita pun. Sebab inilah peluang saya nak khatamkan 10 kali. Kalau tak ada amalan macam ni, stres dibuatnya. Tambah lagi lambatnya. 1 minit setengah ni, ya Allah. Orang yang beramal, habis zikir ni, Allah. Tenang hidup. 2 dah kita baca hari ini. Tolongkan ya. Baik, yang terakhir. Tidak makan suatu makanan sudah tadi yang panas. Sama juga kalau air itu panas, makruh kita guna. Macam mana? Jangan dibuang air itu. Air heater, water heater ke, ataupun dekat bekas yang logam ke di Malaysia, kerana panas, dibuangkan itu tak, biar dia sejuk dulu baru pakai. Itu ya. Jangan dibuang air itu. Terakhir, makan secara bersama-sama kerana dapat menjadi sebab turunnya barakah. Anna rajulan qala, sesungguhnya seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna na'kulu wa ma nashba'. Sesungguhnya kami telah makan, akan tetapi kami masih merasa tak kenyang. Kenapa? Qala, Nabi jawab, fala'allakum taftariquna an ta'amikum. Mungkin kerana kamu tidak berkumpul ketika makan. Ijtami'u alaihi wa dhukuru ismallah. Berkumpullah ketika kamu makan dan bacalah basmalah. Basmalah tu apa? Risau saya tadi. Dengan semua satu dewan basmalah. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali amal sehari? Saja nak test. Tu, ada wakil. Apa Kak Ajah? Amal Kak Ajah ya. Mudah-mudahan Kak Ajah juga yang lain istiqamah. 7, 8, 6. Yubarakulakum. Kamu akan diberi keberkatan. Yang ke-23 kita sambung. Baik. Setakat ni dulu kita minta izin Abang Haji untuk tutupkan internet lah. Kita ijazahkan sedikit amalan Syekh Fahmi Zamzam. Hada yang ikut kami secara live, mohon maaf kami berhenti kat sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.